buat OSH standard, baik itu diri. Sibuk memang sibuk, stres memang stres, orang tak suka memang orang tak suka, sebab menambahkan kerja kita. Tapi kita kena fikir what next. Kita boleh jual diri kita dekat company lain. Sebab itu adalah satu advantage yang kita ni terror dengan sistem. Orang lain bercakap terror. Kalau disuruh buat dokumen dia tak tahu. Tapi kita ada satu lagi skill tambahan yang kita kompeten selain kita terror dekat site, penyediaan dokumen sampailah dapat sertifikat, kita terror. Boleh jual diri lah. Kan? I am the best. Itulah maksud dia. Khusus boleh pergi, you dapat sijil, you competent. Tapi bila disuruh buat kerja, you tak confident. Confident pun tak boleh. Itu masalah tu, biar dua-dua dapat. Okay. Ada soalan lain? Diorang sini semua dah jadi auditor tu Prof, tu yang macam faham je tu. Sebab macam saya ni saya rasa saya tak cukup lagi sebab walaupun ada training apa semua macam Prof cakap tadi kan, sebab kita secara kita biasa dekat operation, kita tak involve dalam documentation apa semua. So kita tak berapa tahu dekat dari segi documentation. Walaupun kita apa ada make clause apa semua kan. Tapi kadang-kadang kita tak tahu apa benda yang dia nak. Betul. Macam analis data apa semua tu kan. Satu lagi macam auditor, dia ada benda yang lain orang lain dia cari. Lain orang lain dia cari. Kalau misal katalah kita tiap-tiap tahun kita ada audit kan. Tahun lepas kita kena yang ni. Tahun ni kita kena yang ni. Macam Prof cakap tadi lah. Dia datang kata kononnya tak nak cari salah, nak memperbaiki. Tapi ada je salah kita yang dia cari. Betul. Kita kena faham. Konsultan atau SIRIM atau CB NIOSH atau apa saja sebenarnya tak ada auditor tetap. Sangat jarang. Kebanyakannya adalah yang freelance. Dia kerja dia site engineer. Tapi sebab dia kompeten audit, so dia akan dipanggil untuk mengaudit satu tempat. Dia bayar per day per day 2,000 sehari. So dia akan tengok bidang dia. Kecuali auditor tu memang full time di SIRIM, di CB, itu dia lebih berfokus secara keseluruhan dalam sistem. Tapi bila yang freelance ni, dia memang yang macam tadi, dia akan cari isu-isu kecil. Itu yang dia dapat. Masa tahun lepas lain, tahun ni lain, tahun ni satu lagi lain. Macam juga kalau you dilantik sebagai audit dalaman. So, dia ada proses dia. Misal kata, audit dalaman A, Abu misalnya, memang diarahkan untuk mencari bab-bab tentang facilities. So, dia akan tengok facilities je. Fire extinguisher, tangga punya exit, pintu, tingkap, itu dia tengok. Tentang sistem dengan dokumen dia tak tengok. So, begitu juga dengan audit yang sebenar. Sebab datang kadang-kadang 5 orang auditor. Kadang-kadang 3 orang. So, dia akan pecah grup. So, yang ini tengok klausa 4.1 sampai 4.3. Yang seorang lagi tengok management review meeting saja. Yang seorang lagi tengok risk. So, itu yang kita jumpa dia. Kalau yang datang tu adalah full time, so dia akan boleh buat kolektif secara auditor bila mengaudit. Tapi itulah, kalau ada kesempatan, joinlah grup standard management untuk dapat knowledge dan kepakaran. Kalau tak masuk tu rugi. Sebab dekat market sekarang ni, memang dia company nak yang ini. Tahu pakar tentang OSH management, dia tuliskan kat situ. So, advantage lah. Okay.
Ada lagi? Tak apa, nak sewa kereta nanti. Tapi macam puan kata tadi tu lah, macam saya rasa kawan-kawan pun sama juga, ada yang jadi auditor, internal auditor lah before kita buat ni. Tapi itulah bro, bila kita buat internal audit ni dalaman tu, nanti management dia kata orang kata pre-audit lah ni. Macam-macam lah dia nak sorok ni. Tu saya tengok benda tu lah bro. Dia akan cuba swipe under carpet. Kita buat pre dulu, tengok apa kita punya lag, in sebab nak cover daripada external auditor daripada SIRIM tu nanti. Saya tengok dia punya mindset dia macam tu bro. Bukan nak betulkan benda tu, tapi dia nak sorok dulu baru kita nak panggil ni. Okey, dia terbalik. Okay. Kalau amalan saya pula, dia terbalik. Masa internal audit ni, keluarkan semua. Kita nak dapat 20 NCR pun tak apa. Nak dapat 50 NCR pun tak apa. Lagi seronok. Sebab kita ada masa antara internal audit sampai kepada audit sebenar, kita ada masa 3 months. Kita internal audit bulan 10, kita nak panggil auditor bulan 1. Atau kita nak buat internal audit bulan 8, kita nak panggil audit bulan 11. Kita ada masa tu 3 bulan. 3 bulan ni lah yang kita betulkan everything yang NCR tu. Sebab salah satu kerja utama auditor CB adalah melihat kepada NCR masa internal audit. Close ke tak close NCR tu. Let's say lah salah satu yang selalu orang buat adalah kekurangan fire extinguisher. Okay. Dalam ISO 9001 quality, dia ada klausa tentang fire extinguisher. Keadaan persekitaran, saya tak ingat 7.3.1 rasanya. Okay. Dalam ISO 14000 pun ada tentang fire extinguisher. OSHA pun ada, ISO pun ada. So, satu, macam mana kita nak pastikan fire extinguisher tu cukup atau tidak? Itu satu. Kan? Jumlah bilik, luas bilik, jumlah pengguna dalam bilik. Mesti ada satu extinguisher. Yang kedua, kedudukan extinguisher. Jadi sendal pintu ke tidak? Kan? Banyak company oleh sebab dia tak beli sendal pintu tu, dia letak fire extinguisher jadi penyendal pintu. Check tak expired fire extinguisher. Okay. So kalau berkenaan NCR tentang fire extinguisher, dalam tempoh 3 bulan kita dah boleh minta top management untuk refill yang baru. Tengok expired date, tengok location. Kalau kita ada pilih bomba yang kita nak test dia punya pressure, water pressure, kita kena check. Kalau itu dah clear, maknanya auditor datang nanti, dia hanya tengok borang NCR tu. Dah close. Bila dah close, dia akan pergi tengok section mana yang kita bagi NCR. Dia akan tengok, okay, clear. Dia akan cakap, okay, untuk laporan internal audit, clear. So, NCR tak akan muncul lagi daripada apa yang telah di-NCR-kan oleh internal audit. Sebab tu, bila saya di UKM, saya suka bagi tahu kepada auditor, tak apa, NCR banyak pun tak apa masuk internal audit. Daripada internal audit, kita improve. Jangan masuk audit sebenar, banyak NCR. Okay, satu lagi, jangan pula sampai internal audit kena NCR. Pernah jumpa tak? Okay. Internal audit selalunya kena NCR apabila internal audit mengeluarkan laporan NCR, tetapi bila sampai audit sebenar, internal audit tak pergi close NCR tu. Dia mengeluarkan NCR dekat satu department, contohnya
hazard. Okay, banyak hazard tapi tak ada hazard procedure. So dia keluarkan. Dalam tempoh 3 bulan yang diberikan oleh top management, dia tak turun balik ke site untuk tengok sama ada NCR tu dah close belum. So dia boleh diberikan NCR oleh audit sebenar. So tak maulah jadi macam tu, nama buruk bang. Kita internal audit kena sebab special issue. Yasir, NCR Yasir punya laporan, sudah. Masa management meeting tu kita kena. Teruk kena tu. Memang tepat dekat dahi tu. Kan? Jadi itu kata lebih baik kita berikan NCR pada masa internal audit. So bila sampai dekat audit sebenar, semua benda-benda tu dah clear. Bukan nak tutup bawah kapet, kita properkan dia. Saya ingat lagi masa ISO 9001 dulu, first time IPTA yang implement adalah UPM. Okay. Kat sana memang dia minta kat Sirin. VC UPM minta, boleh tak dia kata, bagi NCR tentang komputer. Sebab dia punya, kalau ialah ini sama dah lama kan, dah 15 tahun lepas saya kot. VC nak supaya ada peruntukan khas pembelian komputer kepada pelajar siswaza. Okay. So dia buat satu objektif, dalam satu makmal mesti ada 30 komputer. Dengan nisbah 4 pelajar siswaza 1 komputer. Macam tu lah. Kalau tak betul mungkin saya terlupa. Tapi senario dia macam tu. So bila auditor datang, tak cukup. Memang kena NCR. Jumlah komputer tu kurang berbanding pelajar siswaza. So auditor bagi NCR. Macam mana nak close NCR tu? Nak tak nak, top management kena cari peruntukan untuk beli komputer. So sampai the next audit, komputer untuk siswaza cukup. Itu pula kelebihan dia. Sebab kita tak nak NCR tu tak close kan? Kecuali lah nak ganti tandas. Kalau kita auditor janganlah pula NCR tandas. Kenapa? Tandas foto. So, apa solution dia? Tandas baru. Tak boleh lah macam tu. Apa-apa yang berkaitan tentang building, itu susah. Okay. Macam kalau you pergi dekat satu office container lah kan, kat site. Apa yang kita boleh kata? Observation, mohon letakkan satu unit aircon dalam kontena tersebut. So okey lah, boleh beli aircon. Takkan kita nak buat satu office yang kekal di situ? Tak boleh. So ada perkara-perkara yang auditor kena tengok. Supaya bila kita audit, tidak memberikan kesan kepada kos yang sangat besar kepada satu-satu company. Okay? Fiz, kau kerja ke Fiz? Habis? Kerja-kerja. Ini ada inspection banyak sebab baru site baru start kan. Oh, janganlah bagi lalu kat belakang tu jantan. Aduh, kawan-kawan nak mengharap yang lalu tu awet kat belakang tu. Aduh. Okey. Soalan lain? Bro, macam mana pula dengan OFI bro? Kalau macam saya selalu audit, dia kurang dia bagi NCR, dia lebih kepada OFI. So kalau kita tak, sejauh mana kekuatan OFI tu? Okay. Dia ada 3 NCR. NCR ni pun ada 2 kan? NCR major, NCR minor.
Tapi sama je. Bila dia sebut NCR, sama ada minor atau major, dia ada borang khas, maknanya kena betulkan. Dengan NCR dah takut dah bro. Kan? Asal NCR. Tak Sebab kisahlah. NCR dia punya meaning dia ni besar sangat. Kadang-kadang boleh putus boleh terasam muka lah. Ya. Silap bos boleh pecat tu. Betul. Dia tak dengar major minor, dia tahu NCR. Ya. Apa benda tu? Betul. Aku tak peduli, dia kata. Aku nak bila audit betul datang, Sirim ke siapa ke datang, aku nak minimum maksimum NCR 3, dia kata. Yang lain aku tak nak dengar. 7 kau jaga, dia kata. Okay, NCR dia punya priority memang kita kena betul lah. Maknanya kita kena faham NCR dulu. NCR ni apa-apa perkara yang boleh meruntuhkan sistem. Tak ada polisi NCR. Kena buat polisi lah. Aduan melampau-lampau NCR. Housekeeping memang pada tahap kita ada 10 site, 6 site housekeeping teruk NCR. Dia ikut klausa lah. Kat mana duduknya housekeeping tu. Klausa mana. Prosedur tak ada NCR. OFI adalah opportunity for improvement. Dia tak boleh meletakkan pada kadar OFI itu NCR. Contoh, saya bagilah. You ada sekarang berapa kursus semester ni? 5. Contoh 5 semester. Salah satu syarat dalam ISO UKM, pensyarah mesti ambil attendance. Auditor datang kursus 1. Full requirement. Attendance ada, quiz ada. Kursus 2 macam tu, kursus 3 macam tu, kursus 4 macam tu. Dia jumpa satu ni. Kursus 1 ni yang tak ada attendance. Adakah satu ni mempengaruhi 5 kursus? Tak. Kursus keselamatan industri ada satu kursus, program keselamatan industri ada satu kursus daripada 5 yang tak ambil attendance. Dia tidak mempengaruhi. So, OFI. Tapi kalau 3 kursus daripada 5, NCR. Sebab itu termasuk dalam prosedur pengajaran. Kursus keselamatan industri ada satu OFI. Kursus environment, program environment ada satu OFI. Program kimia ada satu OFI. Program law ada satu OFI. Business satu. Dah semakin besar kan? Semakin besar. Dan benda yang sama berulang. Iaitu tak ada attendance. Itu NCR. Dia akan bagi itu satu NCR. NCR-nya adalah tidak mematuhi syarat pengajaran, iaitu pensyarah tidak mengambil kedatangan kehadiran. Tapi dia tak mention lah. Dia akan contoh, dia tulis itu. Contoh, keselamatan industri kursus apa, undang-undang kursus apa, ni kursus apa. Banyak dia jumpa. Tapi satu NCR aja mewakili. Maknanya, bila dah jadi kepada konsep NCR, pihak universiti kena buat satu perkara atau satu langkah mitigasi untuk benda itu tak berulang. Kita kena ingat tindakan pembetulan, tindakan pembaikan. Corrective action, preventive action untuk NCR. Tapi bila masih dalam keadaan OFI, kita tak payah melapor kepada Sirim. Kita tidak payah, kita hanya isi dalam borang tu, tiada kehadiran pada kursus Z1LK 6033. Tindakan cadangan telah mengarahkan pensyarah untuk menyediakan kehadiran pada kursus akan datang. Itu je. Tak ada apa-apa pun. Cuma diharap tak berulang.
OFI yang sama berulang pada audit kali kedua nanti, auditor boleh bagi NCR. Okay. Maksudnya level of risk dan level of kejadian tu tak sama. Maknanya kita macam nama dia lah peluang untuk penambahbaikan. Just letak isi borang OFI, tak ada masalah. Ada satu lagi, teguran. Verbal. Dalam meeting tu dia akan sebut satu penemuan NCR, OFI, yang kelas tu dia kata ini teguran je lah. So harap kita boleh selesaikan dalam masa sebulan dua ni teguran-teguran ni. Sampah di lobi macam ni, mintalah cleaner. Tandas di mana blok mana tu air ada bertakung sikit, pastikan ada signboard, sign tandas sedang dibersihkan atau pastikan lantai kering. So ada 3 tu. OFI jangan berulang lagi pada audit selepas itu. Okay. Satu soalan lagi, 955. Nanti buka UKM portfolio Baik, Bang. Boleh Prof, tu kira attendance Prof? Itu kira attendance tu, dia detect. Buka, detect, kita orang kena lapor kan, hari-hari ni, esok setiap pesara kena lapor dah. Kalau pakai online, berapa orang ada, kita semua ada kan? Kecuali Fauzi. Kira semua ada lah tu. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa bila-bila lagi lah. Tapi dalam WhatsApp group tak ada masalah, boleh tanya. Saya boleh jawab juga kat situ. Okey Prof. Okay, boleh. Terima kasih Boleh, Prof. Terima kasih Prof. Selamat berhujung minggu. Okay. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat ya sini.